Dah on dah tu. Dah. Okey dah tu. Baik. InsyaAllah. Saya mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashab rizam sya'ulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna wa sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Nabi, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar pada arahanku maka masuk neraka. Masuklah orang-orang yang enggan tadi. Baik. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wa istifadata wal ifadatu wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata khairi ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita banyak kepuji dan syukur kepada Ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kitab bab li'an. Okay? Bab li'an dari itu bab masih lagi dalam pembahasan bab munakahat. Kita lihat tentang bab li'an.
Baik. Hukum menuduh orang berzina. Hukum menuduh isteri berzina. Ini bukan orang berzina, isteri. Hukum menuduh isteri sendiri berzina. Qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bi darin amin. Tuduhan berzina terhadap isteri boleh dilakukan sama ada suami mengetahui isteri berzina atau kuat sangkaan, atau kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Contoh perbuatan zina isterinya telah ketara. Contohnya perbuatan zina isterinya telah ketara di kalangan orang ramai. Ia melihatnya berdua-duaan dengan pasangannya di tempat yang sunyi. Jadi maknanya telah diketahui oleh masyarakat terhadap isteri kita lah, kan? Isteri ataupun isteri seseorang lah. Seorang itu bahawa sangkaan yang kuat lah menyatakan bahawanya ini tentu dah buat benda tak elok, kan? Yelah, dah asyik kulu kili kedai ke bawah 2 orang tu je, kan? Sedangkan dia ada suami. Dan kemungkinan kadang-kadang yang orang kata lelaki tu pun kadang dah ada isteri. Banyak kes-kes kita dengar macam tu, kan? Berdua-duaan dengan suami orang, kan? Berdua-duaan dengan suami orang ataupun berdua-duaan dengan isteri orang. Banyak kes zaman sekarang ni, kan? Akhir zaman. So macam mana? Jadi hukum harus menuduh isteri berzina itu sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Kalau seandainya ada anak lah, dan suami tahu itu bukan anak aku tu. Apalagi kalau suami yang jenis jarang balik. Suami yang jenis jarang balik, pergi merantau kerja, kan? Jauh daripada tempat tinggal isteri. Jadi kes-kes begini biasanya berlaku. Sebabnya kita kalau pergi mana-mana pun janganlah tinggalkan isteri kita seorang diri terlampau lama. Sebab biasalah kalau dah tinggal seorang diri itu, biasalah syaitan, kan? Dia akan cubalah merosakkan anak Adam ini. Kecuali kalau perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang solehah, yang menjaga maruah dirinya, keaiban dirinya, dia menjaga maruah suami dia, sudah tentu dia tidak akan buat benda tidak elok. Dia tetap menjagakan dirinya walaupun suaminya menghilangkan diri dalam tempoh yang lama, kan? Baik. Kemudian, jadi hukum harus menuduh isteri berzina itu sekiranya tiada anak dilahirkan. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Hal demikian kerana jika tidak dinafikan anak tersebut, maka seolah-olah suami mengakui anak itu bukan daripada keturunan dia. Dan kemungkinan suami dia dah dayus lah. Dayus maknanya bersubahat sekali dengan isterinya, buat benda tak elok. Jadi suami yang baik sudah tentu dia menafikan anak itu bukan anak dia. Apalagi kalau ada anak, kan jelas ada anak. Hal demikian kerana jika tidak dinafikan, maka seolah-olah suami mengakui anak tersebut, yang mana anak itu daripada keturunannya. Dia kata ni anak keturunan aku. Apalagi kalau jenis suami yang jenis yang tak faham hukum akam ni. Jenis suami yang tak faham hukum akam, dia tak kisah je suami isteri dia buat benda tak elok pun. Walaupun dia tahu isteri benda tak elok, dia biar je isteri punya tu. Apalagi kalau perkahwinan tu tak ada anak. Perkahwinan dia dengan isteri tak ada anak. Kan? Tak? Adalah hukum-hukum jahiliah macam itulah. Kalau kita lihat pada hukum jahiliah, hukum-hukum yang sebelum daripada kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Ni orang Arab ini ada mana mereka menghantar isteri mereka kepada gulungan-gulungan bangsawan.
Disebabkan dia tak dapat anak dengan pasangan dia, dengan isteri dia, maka dia hantarlah isteri tadi dengan lelaki lain lah, tidur dengan lelaki lain lah, macam tu. Tidur dengan lelaki lain. Jadi kalau ada mengandung anak nanti anak tu dia ambil lah, macam tu. Dia ngakulah anak tu dia punya, sedangkan tu bukan anak dia. Tu daripada Arab jahiliah dulu. Dan kemungkinan di kalangan kita pun ada juga begitu dululah. Kalau ada yang macam ni tak tahu nak cakap lah kalau ada zaman sekarang ni. Baik, kemudian perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunannya sebagai keturunannya adalah haram. Sebagaimana haram menafikan keturunan. Persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Macam mana nak ketahui status anak tersebut? Anak dia ke anak orang lain ke? Apalagi kalau perempuan tu contohnya berkedudukan dengan ramai lelaki, lagi parah lah. Berkedudukan dengan ramai lelaki. Dia ada suami dia tapi dia berkedudukan dengan ramai lelaki. Jadi anak tu sebenarnya anak siapa? Anak si A ke, anak si B ke, si C ke, si D ke dan sebagainya, tak tahu. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Rahiqul Maktum tentang sirah baginda Rasulullah SAW, dicerita ke situ tentang golongan Arab jahiliah dulu, di mana mana-mana perempuan dia nakkan seorang anak, dia akan tidur dengan mana-mana lelaki lah, hatta sampai 10 orang lelaki dia tidur. Lepas tu kalau seandainya perempuan tu mengandung, dia akan panggil semula ke 10 lelaki tu. Dia nak tengok rupa budak ni, anak ni rupa siapa. Rupa lelaki si A ke, rupa lelaki si B ke, si C dan sebagainya. Kalau contohnya rupa dengan si B tu, maka dia nasabkan dengan si B tu. Ni anak engkau ni, bukan anak aku. Je kan. Bukan anak si A, si yang lain tu, tapi anak engkau. Tu golongan masyarakat dululah yang tak faham tak agama. Tuan-tuan. Baik, kemudian persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Macam mana kita nak tahu status anak? Kalau zaman sekarang ni biasanya buat ujian lah, ujian DNA. Ujian DNA menyatakan itu anak dia. Tapi kalau tak ada ujian DNA macam mana? Kalau tak ada ujian dia, biasanya kalau konteks Islam ni mesti ada li'an, sumpah kan? Sumpah sama ada menafikan anak itu anak dia ataupun mengiyakan anak itu ada anak dia. Baik, kemudian antara caranya disebut sini, caranya adalah dengan dia tidak menyetubuhi isterinya, atau isteri melahirkan anak kurang daripada 6 bulan, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas pertubuhan. Kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum, tempoh minimum mengandung kepada perempuan. Okey. Atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum, iaitu 4 tahun selepas persetubuhan. Dalam hal ini ternyata anak itu bukan daripada benih suami. Oleh itu suami wajib menafikannya supaya anak itu tidak dinasabkan kepadanya. Jadi tugas suami tadi menafikanlah, itu bukan anak aku tu. Ada juga suami-suami ini yang jadi bebal ni. Bebal kan, bebal, bengong dan sebagainya kan. Jadi dia kata itu anak dia, walaupun dia tahu isteri tu buat hubungan dengan orang lain. Kemungkinan dia nak anak tu, maka dia mengakulah tu anak dia, sedangkan tu bukan anak dia. Lebih parah lagi kalau seandainya besok kalau anak tu besar pula, anak tu perempuan, besok besar dia nak nikah pula kan. Kalau nak nikah pula, bila dah nikah tu ayah dia tu tak boleh lah jadi wali. Sebab itu bukan anak dia. Kenalah mohon wali hakim. Baik, kemudian cara suami melakukannya. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina atau dikenakan hukuman qazaf, akan dikenakan hukuman qazaf, melainkan setelah dia membuktikannya dengan 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri. Seorang suami yang mana menuduh isterinya berzina
akan dikenakan hukuman qazaf, melainkan setelah dia membuktikan bahawa ada 4 orang saksi melihat kejadian tadi, termasuklah dirinya sendirilah. Hal ini merupakan hukum am bagi hukum qazaf. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hilal ibni Umayyah li Hilal ibni Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, lamma qazafa imratahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bainatu aw haddun fi zuhrika. Faqala Hilal, wallazi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun wa la yunzilanna Allah ma yubri'u zahri minal haddi. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi SAW bersabda kepada Hilal bin Umayyah ketika Hilal mengadu kepada baginda menuduh isterinya berzina. Ketika Hilal mengadu pada baginda SAW menuduh isterinya berzina, maka Nabi pun berkata, al-bainatu aw haddun fi zuhrika. Kemukakan bukti, kata Nabi. Kalau kamu menuduh isteri kamu berzina, nyatakan buktilah. Al-bainatu alal mudda'i, kan, kemukakan bukti, atau engkau akan dikenakan hukuman oleh Rasulullah SAW. Maka Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutuskan kau dengan kebenaran, sesungguhnya aku orang yang benar. Pastilah Allah Ta'ala akan menurunkan ayat yang akan melepaskan aku daripada hukuman hudud. Jadi dia mendakwa bahawa dia benar lah. Dan dia mohon supaya turun satu ayat yang melepaskan dia daripada hukuman hudud. Macam tu. Sebab dia menuduh isteri dia sendiri. Dia bukan menuduh orang lain. Dia menuduh sendiri-sendiri. Apabila kalau suami lah, seorang suami, kalau suami sudah tentu dia tak nak bersubhat dalam benda tadi. Dan suami ni biasanya memanglah sayang dengan isteri, kan. Mana suami yang tak sayang isteri? Betul tak? Tiba-tiba ada pula anak pula hasil daripada pernikahan dengan dia, sedangkan tidak ada persetubuhan, ataupun dia jarang balik. Macam mana boleh ada anak pula? Betul tak? Baik. Kalau setakat mengandung tu pun, tengoklah mengandung macam mana. Mengandung dia macam mana? Adakah mengandung betul-betul bila sekian ada anak ke tak ada anak? Ada juga kadang perempuan dia perut dia buncit. Perut buncit tapi tak ada anak pun, dalam tu kosong je. Pernah tak tengok ada satu video berkenaan dengan kata Sunan, wali Sunan lah, Wali Songo, kan. Kisah Wali Songo yang di Indonesia tu, ada satu video berkenaan dengan ada seorang perempuan tu dikejar oleh suami dia. Ada seorang perempuan dikejar oleh suami dia. Perempuan tu dia perut dia mengandung lah, macam mengandung lah, kan. Buncit lah perut dia. Maka dia bawa parang nak pukul lah, nak bunuh lah isteri dia. Ketika dia kejar tu, tiba-tiba lalulah yang salah seorang daripada Wali Songo ni lalu ke tempat tu dengan beberapa orang yang lain. Maka kan sahabat pada Wali Songo tadi tanyalah dengan lelaki tadi, apa yang berlaku? Kenapa kau kejar isteri kau? Dia kata isterinya telah berzina. Isteri telah berzina. Kau tak percaya, tengok perut dia tu. Ni sudah tentu dia berzina. Saya ingatkan dia perempuan yang baik. Saya pergi merantau, pergi cari pekerjaan, cari duit, tetapi dia buat benda yang tak elok. Jadi berzina dengan lelaki. Maka perempuan tadi kata tidak. Dia kata aku tidak berzina. Dan dia menafikan dia berzina. Dan dia kata dia perempuan yang baik, dia bukan jenis orang yang berzina. Macam tu. Maka akhirnya Wali Songo tadi pun tanyalah dengan perempuan tadi, betul kau tak berzina? Ya betul, saya tak berzina. Tapi suami dia menafikan bahawa itu dia berzina, perut dia buncit. Maka akhirnya Wali Songo tadi macam scan lah, istilah kita scan, kan. Dia scan lah perut perempuan tu.
Bila dia scan perut perempuan itu, dia dapati bahawa dalam perut perempuan tu kosong. Tak ada bayi pun dalam perempuan tadi. Maka Wali Songo tu kata, sebenarnya isteri kau tak mengandung. Dia tak mengandung, tak ada anak pun dalam tu. Tapi laki tu tak percaya. Dia tak percaya. Betul ke dia tak mengandung? Maka akhirnya Wali Songo berkata, sila baring di tempat tu. Suruh baringlah, perempuan tu baring. Maka Wali Songo tadi pun macam perbuatannya tu dibedah lah, sila katakan. Bedah dia punya cara batin lah, bedah cara batin tu. Maka terbuka lah perut perempuan tadi. Bila buka perempuan tadi, dia minta suami dia tengok ada tak bayi dalam tu. Ada tak bayi dalam tu. Dia dapati tidak ada bayi, kosong dalam tu. Lepas tu dengan izin Allah Ta'ala, perut perempuan tu bercantum semula. Jadi lepas tu suami tadi pun minta maaf dengan isteri dia kerana salah tanggapan lah terhadap isteri dia. Kalau boleh buat begitu senang kan. Kalau boleh buat macam tu, tak ada puasa luar biasa tu kan. Aura kita boleh buka tengok betul tak ada bayi ke tak ada bayi. Betul tak? Tapi kalau kita guna teknologi ni, biasanya pergi hospital je lah. Hospital buat scan betul tak ada bayi ke tak, ataupun sakit perut ke, ataupun kembung perut ke dan sebagainya, kena penyakit ke. Maka Wali Songo kata sebenarnya perut kau, isteri kau ni dia kena penyakit, macam penyakit lah. Maka Wali Songo tadi pun ubat lah, baiklah balik perut dia. Itulah kisah yang berlaku. Ada tengoklah, kalau kajian tengoklah video dia tentang Wali Songo ni, dalam YouTube ada. Baik tuan-tuan, kita kembali pada tadi. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Hilal bin Umayyah ketika Hilal mengadu kepada baginda menuduh isteri berzina. Maka Nabi kata, al-bainatu, maknanya bainah ni bukti. Datangkan bukti. Ataupun aku kenakan had terhadap diri kau. Had ni balasan lah. Had qazaf biasanya berapa kali? Had qazaf 100 kali rotan kan. Mana menuduh orang berzina tanpa ada bukti, mana kena rotan 100 kali rotan bagi Islam. Jadi Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutus kau dengan kebenaran, sesungguhnya aku orang benar. Pastilah Allah Ta'ala akan menurunkan satu ayat yang akan melepaskan aku daripada hukuman hudud. Jadi diminta supaya turunkan satu ayat untuk melepaskannya daripada hukuman hudud. Baik, kemudian tuan-tuan, hukuman li'an diturunkan Allah Ta'ala dengan cara untuk mengelakkan suami daripada dikenakan hukuman hudud kerana menuduh isteri berzina. Walaupun begitu, bagaimana li'an itu dilakukan? Jadi kenapa ada hukum li'an dalam bab pernikahan ini? Hukum li'an itu dibuat kan supaya dapat membersihkan suami. Supaya suami jangan dikenakan hukuman qazaf. Kalau tidak kan suami kena hukuman qazaf, mendatangkan menuduh isterinya buat zina tanpa ada bukti apa-apa, tanpa ada bukti. Dia tak dapat membuktikan. Apalagi kalau saksi pun tak ada. Tak ada saksi, main tuduh-tuduh je isteri macam tu. Mungkin isteri mengandung, mungkin tak mengandung, nampak perut buncit tapi tak mengandung pun. Kan? Kerana biasalah orang hukum lihat pada zahir. Lihat pada zahir je. Kemudian, jadi li'an dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai. Dan sunat khalayak itu terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh di kalangan mereka. Siapa orang soleh? Tok Mufti, Tok Qadi, kan? Imam, mana-mana orang soleh lah. Orang jenis soleh ni, orang kaki masjid kan. Orang kaki surau ni bolehlah jadi jadi saksi tu kan. Betul tak? Jadi saksi. Dia juga naklah dilakukan dalam masjid. Dia juga nak lakukan dalam masjid, kemudian di tempat yang tinggi seperti mimbar dan seumpamanya. Seumpamanya. Dan syarat utama tadi depan hakim. Syarat utama depan hakim. Kadang buat-buat ikrar aja, pengakuan. Buat sumpah, tapi tak ada depan hakim pun, buat sumpah sendiri je kan.
Panggil pemberita, penuh pemberita kan. Kan banyak berlaku kes macam tu. Hakim tak ada pun. Patutnya kena buat depan hakim macam tu. Mana boleh, mana hakim keluar daripada tempatnya untuk pergi ke masjid tersebut. Kemudian suami naklah berkata, aku bersaksi dengan Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan pada isteriku yang bernama si Anu. Dan anak ini, jika isteri punya anak zina ataupun isteri tengah mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Anak ini adalah zina dan bukan daripada zuriatku kalau isteri mengandung. Cuma masalahnya kalau isteri mengandung tadilah, betul ke dalam dia mengandung? Ditakuti tak mengandung. Ditakuti tak mengandung. Kemudian suami dikenaki mengulangi sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami naklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri tersebut. Masya Allah. Jadi kalau seandainya isteri ada masa tu, tunjuklah. Kan dia menafikan. Ataupun dia menuduhlah bahawa isteri itu isteri mana. Kalau isteri ada 3 macam mana? Isteri yang mana 1? Kalau isteri ada seorang boleh senang sikit. Kalau ada isteri 3, 4 isteri, tak, isteri yang mana 1 yang buat. Kan? Kemudian pada kali yang kelima, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta, suami naklah berkata, laknat Allah akan menimpaku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Inna laknatallahu alayya in kuntu minal kazibin. Laknat Allah Ta'ala atasku kalau aku ni orang berdusta, orang bohong. Ni cara kaedah lah. Ni cara kaedah dia supaya isteri suami tadi tidak kena qazaf. Kalau tidak kan suami kena qazaf dah. Apalagi suami gagal mendatangkan bukti. Suami mendatangkan bukti. Bukti itulah mestilah saksi-saksi tadi menyaksikan kejadian tadi. Sama dalam bab berzina kan. Dalam bab berzina nak sabitkan orang itu berzina, kalau disebut dalam kitab-kitab fiqh, maknanya 4 orang saksi itu melihat kejadian tadi. 4 orang saksi melihat kejadian tadi. Di mana kemaluan lelaki itu dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Nampak? Tapi susah nak jumpa kan macam tu. Itu kalau seandainya memang dah teruk lah. Masyarakat dah teruk. Masyarakat dah teruk dah. Dah hancur dah masyarakat. Memang boleh berlaku macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni, biasanya kalau orang buat berzina pun orang buat sembunyi. Orang buat tempat-tempat tersorok, betul tak? Di hotel-hotel ke, rumah-rumah tumpangan, kan, tempat-tempat yang tersorok. Tak ada nak tunjuk ke orang dah. Macam tu. Baik. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayat Quran itu tuan? Berkenaan dengan li'an tadi, walazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminal shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Maksudnya orang-orang yang menuduh isteri-isterinya berzina, orang-orang yang menuduh isterinya berzina, walam yakul lahum syuhada, sedangkan mereka tidak ada saksi yang mengesahkan perbuatan zina tadi, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka naklah ada persaksian, iaitulah sebanyak 4 kali ataupun sumpah. Maka naklah dia bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah. Naklah dia bersumpah dengan nama Allah. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia bersumpah bahawa dia menafikan anak itu adalah anak dia. Wa innahu minal kazibin, dan sesungguhnya isteri itu daripada orang dusta. Sesungguhnya dia daripada orang benar.
sedangkan isterinya orang yang bohong. Wal khamisatu, dan yang kelima ditambah lagi ayat tu, anna la'natullahi alaihi in kana minas qazibin, sesungguhnya laknat Allah Taala atasnya kalau dia ni orang bohong. Kalau aku orang bohong, sudah tentu Allah Taala tu laknat atas diri aku lah, kata suami dia. Kata suami. Boleh kan? Cuma kes-kes li'an ni jarang dengar lah. Kes-kes li'an ni jarang dengar. Selama saya kerja di unit nikah cerai ni, untuk pendaftaran cerai ni, setakat ni tak pernah jumpa lagi lah ya kalian. Dah 5 tahun saya duduk unit nikah cerai ni kan. Sebab antara tugas unit kami itu ialah menerima ataupun mendaftarkan perceraian di mahkamah. Mendaftarkan perceraian di mahkamah. Mahkamah dah selesai, dah bercara, dah putus, pasangan ni bercerai, jadi pasangan datang ke pejabat agama untuk mendaftarkan perceraian. Dan biasanya penghakiman perintah ataupun perkahwinan itu memang dia akan dilampir ke seli. Kalau talak satu lah, talak dua lah. Kalau pasah hulu lah. Kalau ada rujuk lah. Kalau dia rujuk lah. Kalau rujuk tu pas disebut dalam perintah tu, maknanya pasangan telah rujuk dan pasangan ni masih suami isteri. Kalau pasangan tu tak rujuk, jadi penghakiman perintah tu hanya sebut pasangan ni telah bercerai talak berapa? Talak 1 ke talak 2? Ada juga talak 3 pun ada. Tapi jarang jumpalah. Tapi ada juga sesekali itu jumpa talak 3. Mana suami telah melafazkan talak 3 kepada isteri dia. Ada yang pasangan kadang baru bernikah, ada yang dah lama bernikah. Yang dah otak-otak pun ada juga. Dah golongan warga emas pun ada bercerai. Ada juga. Jadi bukan golongan muda je, golongan warga emas pun ada juga yang bercerai. Gaduh bercerai. Lepas talak 3, ada talak 2. Bila dah bercerai itu, dalam perintah mahkamah tu dia akan sebut. Jadi perempuan ini naklah beredah selama 3 kali suci sebelum dia boleh berkahwin dengan lelaki lain. Dia akan sebut dalam penghakiman atau perintah mahkamah. Kes li'an ni setakat ni tak pernah jumpa lagi. Perceraian disebabkan li'an, setakat ni tak pernah jumpa lagi lah. Biasa perceraian talak 1, talak 2, ada talak 3, perceraian pasah pun banyak, khulu pun ada juga lah, tebus talak pun ada. Tebus talak pun ada, yang dah rujuk semula pun ada, dah cerai, pagi cerai, petang rujuk, tak? Pagi cerai, petang rujuk. Mana bila pagi cerai, petang rujuk, mana hakim akan buat sekali lah penghakiman tu, buat pengesahan cerai dan pengesahan rujuk sekali. Gitu. Boleh kan? InsyaAllah. Dan orang-orang yang menuduh isteri berzina sedangkan mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seorang yang menuduh itu naklah bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Berapa kali tuan-tuan? 4 kali. Bahawa sesungguhnya ia daripada orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, naklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia daripada orang-orang yang berdusta. Laknat Allah Ta'ala akan pada dirinya sendirilah, pada lelaki itu yang bersumpah tadi, kalau seandainya dia berbohong dengan peristiwa yang berlaku tadi. Baik, begitu juga dengan hadis. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis yang berbunyi, an Sa'al bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan min ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aita rajulan wajada ma'a imratihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'an min amril muta'alinina ataupun muta'alinaini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qadallahu fika wa fi imra'atika. Qala fata'alana fil masjid
wa ana syahidun. Wa fi riwayatin fata'alana wa ana ma'an nas inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diterima daripada Sahal bin Sa'ad. Seorang lelaki daripada golongan Ansar telah menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imratihi rajulan. Apakah pendapatmu jika seseorang mendapati isterinya bersama dengan lelaki lain? Ara'aita rajulan wajada ma'a imratihi rajulan. Apakah pandanganmu ataupun pendapatmu ya Rasulullah, kalau seorang suami itu melihat isterinya bersama dengan lelaki lain, ayak tuluh, adakah boleh saya bunuh dia? Adakah boleh saya bunuh? Atau kaifa yaf'al, ataupun bagaimana? Fa'anzalallah fi sya'nihi ma dzukira. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran berkenaan dengan masalahnya tentang perkara li'an. Mi amrin muta'alinaini. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, qad qadallahu fika wa fi imra'atika. Allah Ta'ala telah menurunkan hukuman tentang kau dan isteri kau. Lalu Sahal bin Sa'ad berkata, lelaki Ansar dan isterinya pun melakukan li'an di dalam masjid, dan aku pun menyaksikan dia. Mana Sahal bin Sa'ad pun menyaksikan perkara tadilah. Dan sabit pada satu riwayat lain, suami isteri itu melakukan li'an dan aku bersama-sama orang ramai menyaksikannya. Di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Sahal pun melihat kejadian tadi, dan masa itu Nabi pun ada. Nabi pun adalah menyaksikan kejadian tersebut. Gitu. Baik, cuma sekarang ni apakah kesan daripada li'an? Kesannya apa? Bila berlaku li'an, maknanya suami telah bersumpah, isteri pun bersumpah. Isteri bersumpah menyatakan bahawa itu anak suami dia. Yang isteri pula bersumpah bahawa anak itu bukan dia punya. Semua kena bersumpah sebanyak 4 kali. Isteri bersumpah, suami bersumpah 4 kali menyatakan itu bukan anaknya, dan isteri pula bersumpah sebanyak 4 kali menyatakan itu anak suami dia. Masing-masing kena bersumpah. Cuma bila berlaku sumpah tadi, apakah kesan dia? Implikasi sumpah tu, apakah kesan dia? Baik, hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Apabila suami meli'an isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, hukumnya adalah seperti berikut. Pertama, suami tidak dikenakan hukuman qazaf. Suami tak akan kena hukuman qazaf. Hukuman qazaf kan rotan. Sebanyak 100 kali sekala 100 kali rotan, mesti dirotan lah. Di depan hakim, di depan orang ramai. Sama juga dalam bab orang kata tuduhan zina kan. Baik, kemudian yang kedua, isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud, kecuali dia juga melakukan li'an. Kalau suami telah bersumpah bahawa itu bukan anak dia, dan dia mengaku dia orang benar, dia tak cakap bohong, suami cakap, seandainya isteri tidak meli'an juga, isteri pun tak bersumpah, maknanya akan sabit hukuman hudud pada isteri dia. Isteri akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan li'an, mana dia pun bersumpah menafikan. Jadi kemudian bila berlaku li'an juga, hubungan perkahwinan terputus. Bukan lagi suami isteri. Bukan lagi suami isteri. Kesan dia tu, dia kena fikir kesan dia. Kesan li'an ni dia berat. Dan perkahwinan terputus itu mu'abbad, selama-lamanya. Makna tak boleh rujuk semula dan tak boleh nikah semula dengan akad nikah yang baru. Tak boleh. Tak payah. Dia tak payah. Maknanya dia punya cerai itu mu'abbad, selama-lamanya. Tak boleh rujuk semula dan tak boleh nikah semula dan kan akad nikah yang baru. Perlainan macam cerai dengan cerai pasah ke, kan, cerai pasah, cerai hulu kan, walaupun tak boleh rujuk waktu iddah,
tapi boleh nikah semula. Kalau cerai talak 3 pun boleh kahwin balik, tapi dengan syarat cerai buta lah, kan? Cerai talak 3 boleh kahwin semula, tapi dengan syarat perempuan tu kan kahwin semula, kahwin dulu dengan lelaki lain. Lelaki lain tu dah maknanya mati hubungan dengan bekasih tadi, kan? Kemudian menceraikan dia, dah habis edah ni baru dah boleh kahwin semula kan dengan dia. Kalau li'an ni tiada macam tu. Tu dia punya implikasi li'an ni, maknanya tidak lagi boleh bersama-sama, hidup bersama semula selama-lamanya, tak boleh sampai kiamat. Cerita itu kesan dia lah. Baik, kemudian anak zina dinafikan nasabnya daripada suami. Anak zina tu dinafikan nasab pada suami jika suami menyebut penafiannya ketika berlian. Anak zina itu hanya dinasabkan pada ibu dia. Jadi kalau suami itu dah berlian, mana dia dah buat bersumpah menafikan anak dia, jadi anak itu bukan lagi anak dia. Jadi anak itu hanya dinasabkan pada ibu dia. Jadi maknanya secara apa saja berkenaan dengan anak tadi, jadi ibulah tanggungjawab. Persekolahan dia, makan minum dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, itu semua di bawah ibu, bukan lagi di bawah suami. Kemudian suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Macam tadilah, diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. La'ana baina rajulin wa imra'atihi fantafa'an waladiha fatafarraqa bainahuma wal haqqa waladu bi imra'atihi. Maksudnya daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. Daripada Ibnu Umar, suatu hari tuan-tuan, Nabi memerintahkan sepasang suami isteri melakukan li'an. Dengan li'an itu, anak yang dilahirkan isteri dinafikan nasabnya daripada suaminya. Lalu Nabi memisahkan mereka berdua dan anak itu dinasabkan pada isteri tersebut. Anak itu dinasabkan pada isteri dia. Tak boleh lagi nasabkan pada lelaki suami tadilah. Jadi apa-apa saja berkaitan dengan anak tadi, mana tugas suami, tugas isteri tadi, tugas bekasi itu, bukan lagi tugas bekas suami dia. Suami tak ada kena-mengena lah macam tu. Baik. Kemudian itu juga hadis an Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala qala madatus sunnatu ba'du fi muta'alinaini ayufriqa bainahuma summa la yajtama'ani abadan. Yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berlaku peristiwa li'an antara suami isteri dan kedua-duanya telah dipisahkan dan tidak bersatu semula selama-lamanya. Jadi telah berlaku li'an tadi maknanya bersumpahlah. Bersumpah wallahi wa billahi tallahi. Suami bersumpah menafikan anak dia. Isteri bersumpah menyatakan itu anak lelaki, anak suami dia. Maknanya dua-dua bersumpah kan. Bila tu pada lepas tu dua-dua farak lah, dipisahlah dua-dua, tak boleh lagi. Jadi kalau dah mana, kalau seandainya lepas tu masing-masing bercinta semula, haramlah. Masalahnya tiba-tiba bercinta semula ni masalahnya. Cinta bertaut kembali. Cinta bertaut kembali. Dulu dia dah kadang ada manusia kadang dia lupa. Dia dah buat li'an itu. Dia dah bersumpah di depan hakim. Tiba-tiba dah timbul pula cinta semula, cinta berputik kembali kan. Sila kita kan, cinta berputik kembali. Jadi nak bersama semula, boleh tak? Mohon pada mahkamah pula.
pergi mahkamah, panjat turun, naik turun mahkamah, minta pergi pejabat agama buat rayuan, minta lah tuan tolonglah kan. Boleh jadi berliku. Tu bahaya dia tu, li'an tu. Tu bahaya li'an. Memanglah masa tu bonci kan. Masa tu bonci semua-semua lah. Udah kejadian tadi lah. Tapi lepas tu dah setahun, 2 tahun lepas tu dah makan tak konyang, tidur tak lolap, mandi tak basah, asyik abe adik sayang je kan. Jadi nak merancang lah nikah semula. Tak dapat nak nolong dah. Tak dapat nak nolong dah. Kau dah bersumpah gitu. Memang bila dah bersumpah, dah buat li'an, tak boleh bersama semula. Itu juga kalau talak 3 kan. Talak 3. Selagi mana isteri tu, suami dia tu, selagi mana suami tu ataupun selagi mana bekas isteri tu tak berkahwin dengan lelaki lain, selagi mana tak berkahwin lelaki lain, jadi bekas suami tu tak dapat lah nolong dah. Tak dapat lah nak rujuk-rujuk balik, nak nikah semula, tak dapat. Tu yang sampai kadang-kadang yang upah lelaki tu, upah lelaki lain. Kau tolonglah kahwin dengan bekas isteri aku tu. Kau dah kahwin so kau cerai lah katanya. Dah kahwin so kau cerai lah. Tiba-tiba lelaki tu berkahwin. Dapat pula duit dah. 5,000 kan. Yang bekas suami tu bagi pula 5,000. Nah, saya bagi kau 5,000. Kau kahwin dengan bekas isteri tu. Lepas tu kau yang kahwin tu dah sama tu, lepas tu cerai lah. Janganlah lama pula. Tengok duit dapat 5,000. Lepas tu tak dicorai dah. Kau tak poning orang tengah. Kau tak macam gila dan cakap dengan dinding je kan. Tak. Cakap seorang-seorang kan. Kelu-kelir kelik baru cakap seorang-seorang. Golak seorang-seorang kan. Mandi tak mandi kan. Macam itulah. Tak, badan pun tak turus. Nah macam orang gila. Betul tak? Bahaya tu kan. Bahaya tu. Baik. InsyaAllah akan datang kita sambung cara isteri melakukan li'an. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi raji'un. Sekadar tu perbincangan kita malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini, insyaAllah sebanyak memantapkan ilmu kita, mengingatkan kita mana-mana yang terlupa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah wazidna ilman nafi'a wa qina as-sariqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fadai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana qudwan al-arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an manhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum na minkum taqabbal ya karim. Saya akan ini